of insulation oil from transformer. Okay, kita pergi dekat site, kita pergi kat transformer, kita ambil sampel minyak. Okay, dan kita terus letak minyak tu dalam bekas ni. Kita terus letak sampel minyak tu dalam bekas ni. Macam mana nak keluarkan dia punya. Okay, tak apa. Saya try. Tak boleh juga. Okay. Hilang. Okay. Kita masukkan minyak dalam container ni, small container. Right. Kemudian equipment ni akan auto run for several time. Okay. Bagi contoh 6 kali. Dan setiap tu berapa dia punya voltage yang akan buat berlaku breakdown dalam minyak tu. Okay. So, dia akan buat beberapa kali, beberapa run. Bagi contoh 6 kali. And then, finally, it will calculate the average value. And then that is the average breakdown voltage of the oil. As per industry, normally, sebagai contoh, kalau value tu lebih besar daripada 30 kV, maknanya baguslah, minyak tu okey lagi. Okay. Bagi contoh, kalau value tu lebih daripada 30 kV, maknanya lagi bagus. Okay. Kita nak breakdown voltage ni tinggi. Okay. Sebab kalau breakdown voltage ni rendah, maksudnya voltage yang rendah sahaja dia akan berlaku breakdown. So, maknanya insulation tu tak bagus. Okay. Insulation tujuan dia adalah insulate. Jadi, tak perlulah kita tak naklah dia berlaku breakdown pada voltage yang rendah. That's the idea lah basically. Terminologi permittivity, kita tengok permittivity. So different medium or material has different dielectric constant or permittivity, relative permittivity. Air atau udara sebagai contoh ada 1.0. Jadi kalau material tu, okay, insulation material tu lagi bagus, dia sepatutnya mempunyai value dielectric constant yang lebih tinggi lah. Right? Ini contoh lah. In application where we use solid material as insulation. So macam ni kita ada underground cable guna XLPE material. Okay. Dan di kanan kita ada transformer in which the transformer use oil and paper as insulation material. Okay. Okay. So next is kita pergi pada lebih detail sedikit. Alright. So we know that the insulation or the electric basically has three forms: gas, liquid, and solid. So we will go one by one. First is we'll look at the breakdown, or the concept of breakdown in gaseous dielectrics. Okay. Fundamental equation for the kinetic theory of gas is derived with the following assumed condition. So kita ada beberapa assumptions yang kita akan ambil bila kita study atau kita buat calculate atau eksperimen or try to understand the breakdown in gas. Okay, so kita tengok nombor 1, gas consists of molecules of the same mass which are assumed spheres. Right, first of all, kita assume untuk simplify the understanding of breakdown in gas, kita simply assume that gas ni molekul dia dalam bentuk sphere, alright, dan semua molekul tu dalam dia punya mass dia sama, alright, macam dekat gambar sebelah kanan tu lah, ada merah, ada oranye tu kan.
And then molecules are in continuous random motion. So dia sentiasa bergerak molekul, gas molekul, okay. Tak semestinya udara, carbon monoxide, dioxide, as long as dia gas, alright, dia dalam bentuk gas, okay, apa-apa molecules are in continuous random motion. Dia pergi kiri kanan terpulang pada dia lah, alright, dan sentiasa bergerak sebab dia ada space kan in between. And then when molecules collides, the collisions are elastic, simple mechanical. Macam dia pantul lah, pantul and go to different direction. Especially kalau gas tu dalam container lah, alright, container dia akan pantul dekat walls tu, kat dinding container tu, dan boleh juga ada collides antara molecules. And then number 4 is mean distance between molecules is much greater than their diameter. Okay, di sini maksud dia gap lah, ruang dikeliling tu, ruang kosong dikeliling tu lagi besar daripada saiz molekul tu sendiri. Dan dia banyak ruang lah untuk pergi kiri, pergi kanan. Okay, dia boleh pergi jauh. Macam dalam gambar tu lah. Kalau tengok gambar kanan tu, kita nampak ruang kosong tu, ruang kosong tu besar berbanding diameter of the molecules, right? So of course nanti bila kita tengok kat liquid, dia punya mean distance tu lagi kecil, dan bila dalam solid dia tak ada ruang langsung lah, right? And then number 5, forces between molecules and the walls of the container are negligible. Alright, so ini kita tak payah ambil kira lah sebab kita tak nak complicatekan dia punya calculation, assumption dia tu. So of course dalam eksperimen kita atau dalam simulation kita akan banyak buat assumption sebab kita nak permudahkan calculation tu lah. Tapi tak semestinya kita boleh assume atau tak ambil kira certain, macam ni kan nombor 5 tu forces tu negligible. Okay. Bukannya tak ada forces between molecules and the walls kan, tapi dalam kes ni kita boleh abaikan sebab dia punya force tu terlampau kecil dan tak signifikan, dan kita boleh abaikan. Alright, kalau kita nak assume juga atau kita nak include juga dalam calculation, dia akan terlampau complicated. Alright, tapi kalau kita abaikan masih boleh terima jawapannya, boleh accurate, boleh terima in terms of the accuracy. Right, ni later on nanti dalam kamu punya PSM kan, mungkin related to your PSM, ada certain bila kamu buat simulation sebagai contoh atau buat analisis sebagai contoh, nanti ada certain things yang kamu akan cakap okay tak apalah, ini dia punya effect dia negligible, kita abaikan. Right, contoh bila kamu buat scope dalam scope dalam PSM kan, scope, ada scope juga. Ni tak payah ambil kira, tak payah kira sebab tak penting macam tu. Right? Okay, so next is air is the most common gas insulator. Okay, udara paling common sebab dia paling simple. Sebagai contoh, application in which we use air as insulator. Okay, tengok situ overhead lines. Okay, talian atas. Okay, so kalau kamu kerja dengan TNB atau kerja dengan JKR, term yang dipakai talian atas. Okay, overhead line. So overhead lines gunakan air sebagai insulator. Maknanya bare conductor lah. Ini kalau bare conductor, B-A-R-E, conductor. Maknanya conductor tu dia tak ada insulation langsung. Dia tak ada penebat keliling dia. Jadi bila dia expose conductor macam tu, so kita anggap atau nama lainnya adalah air tu dia ada punya insulator. Alright. And open air circuit breaker. Air circuit breaker. Okay. So ataupun term lain
kita panggil ACB lah. ACB, Air Circuit Breaker. So ACB ni saya tak pasti dekat lab Makmal Electric Industry. Lab Makmal Electric Industry tu dia pakai ACB ke VCB. Alright, kalau ACB dia pakai air, kalau VCB dia pakai vacuum. Alright. So air circuit breaker using air as insulation are in service since the early days of the electrical power industry. Right. Kemudian kita boleh upgrade lagi oil circuit breaker. Dan circuit breaker ni sama ada udara atau liquid lah. Dia tak akan guna solid lah kan circuit breaker ni. Sebab solid dia tak boleh, dia bentuk dia tak berubah kan. Right. Okay, other gases used in HV system are nitrogen, okay, carbon dioxide, sulfur hexafluoride, SF6. Okay. Dekat UTHM kita ada pakai SF6. Okay. So kalau siapa boleh ingat laluan belakang yang keluar ke apa nama tu, Evergreen, pintu belakang kan, laluan keluar ke Evergreen tu, sebelah kiri gate tu boleh nampak pencawang elektrik kan. Dalam pencawang elektrik tu untuk 33 kV punya sistem, dia punya circuit breaker kan, kita pakai SF6, okay, ataupun gas insulated circuit breaker, GIS, gas insulated switchgear. Kita pakai SF6 lah. Kita pakai SF6 sebab dia punya breakdown voltage tu lagi tinggi berbanding air, berbanding udara biasa. Okay. So maknanya kalau kita nak guna sistem yang lebih tinggi voltage dia, 33 kV, 130 kV, voltage yang lagi tinggi, kita perlukan different material. Kita tak boleh pakai air, kita pakai SF6 sebab dia punya breakdown voltage lagi tinggi. Dia boleh tahan voltage lagi tinggi. Okay. Alright, ni contoh SF6 circuit breaker. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada 3 phase lah. 1, 2, 3. Okay. Jadi kita ada 3 phase kat sini. Saya pakai cursor mouse ni dekat PDF file, nampak Saya takut saya tunjuk. Nampak, Doktor. Alright, bagus. Sebab saya tak pakai marker lah, saya pakai tangan ni. Alright. So kita tengok silinder ni ada 3 silinder kan. Setiap silinder ni ialah phase lah, red, yellow, blue. Ni macam incoming, dia masuk, keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi dalam ni lah mekanisme untuk buka dan tutup konduktor tu. Ni. Okay, kita tengok kat sini. Ini fixed contact. Okay. Kemudian ini ialah moving contact. So maknanya dekat sini, waktu breaker tu tutup, contact ini akan bergerak lah. Ini akan bergerak ke kanan dan sentuh. Sentuh, jadi arus tu mengalir dari kanan ke kiri. Atau kiri ke kanan. Itulah dia mengalir lah bila contact ni sentuh. Tapi bila open breaker, dia akan buka, dia tarik keluar. Jadi gas ni dia akan duduk di tengah-tengah, dia akan asingkan contact ni, jadi current tak boleh mengalir. Tak ada berlaku arus mengalir lah, right? Dan kita guna gas SF6 sebab dia punya breakdown voltage dia tinggi. Jadi maknanya gap yang kecil cukup untuk elakkan daripada breakdown berlaku. Gap yang kecil cukup untuk elakkan daripada breakdown berlaku. Right? Walaupun voltage tu tinggi, voltage sistem ni tinggi. Okay. Alright.
So itu dia punya application dia. Kita nampak SF6 in terms of in circuit breaker application. Okay. Dan SF6 ni dia perlukan maintenance in terms of kita kena check pressure dia lah. Alright. Sebab dia bukan normal gas lah kan. Jadi dia operate at certain pressure. Jadi maknanya kita kena maintain pressure dalam silinder ni supaya tak ada leaking lah. Sebab SF6 ni tak bagus lah untuk ozon kan. Right. So in terms dalam research pun sekarang, current research ialah kita cuba nak cari different gas lah yang lebih environmental friendly lah, right? So itu kamu boleh ada masa lapang kamu cubalah search pasal SF6. Okay. So next ialah kita pergi lebih pada teori. Teori of the breakdown in gas. Macam mana berlaku breakdown. Okay. So, kalau kita patah balik ke awal tu, awal slide. Right. Macam mana boleh berlaku breakdown in gas atau breakdown in dalam udara ni contoh. Macam mana arus tu boleh mengalir dari atas pergi ke bawah. Kan? Arus boleh mengalir. Okay. Dan kalau kita belajar elektrik, kita tahu arus mengalir maksudnya apa? Maksud dia elektron tu sendiri mengalir. Kan? Bila elektron tu mengalir, itu ialah arus. Arus elektrik. Okay. So, bila arus tu mengalir ataupun elektron tu mengalir, okay, kita boleh juga panggil ionization process. Okay. Ionization process. Okay, kat sini dia kata breakdown occurs due to ionization process. Breakdown pada insulation tu, okay, macam mana insulation tu boleh menyebabkan arus mengalir. Okay. Benda tu berlaku, breakdown tu berlaku disebabkan ionization process. Ionize. Okay, atau ion. Okay. So apa itu ion? Ion kita recall balik lah. Ion ialah molekul atau atom yang dia sama ada negative charge atau positive charge lah. Okay. Molekul yang dalam kalau neutral dia molekul biasalah, tapi kalau dia terlebih satu elektron atau terkurang satu elektron, dia dah panggil ion lah, dia dah panggil ion kan. Dia tak gambar kat sini. Macam ni. Kan neutral oxygen atom. Kan dia ada nucleus kat tengah tu kan. Lepas tu luar ni ialah elektron. Jadi kalau elektron tu terkeluar satu, okey, keluar satu, jadi molekul ni jadi positif ion. Okey. So kalau elektron ni masuk ke neutral atom, jadi atom ni jadi positif ion. Itulah kita kena recall balik lah. Kita kena ingat balik lah yang elektron ni boleh keluar masuk macam tu lah kan. Provided enough energy lah. Okay. Elektron yang paling luar ni, bila dia dapat extra energy, dia akan terkeluar. Dia boleh keluar daripada dia punya orbit lah. Right? Saya bayangkan macam planet lah tengah-tengah ni matahari, lepas tu ada planet ni orbit dia pusing keliling matahari. Right? Bila tiba-tiba dapat macam dapat tenaga keluar daripada orbit, dia terus pergi mana-mana lah kan. Right. Okay. So ionization process move the electron and ion to anode and cathode, causing the current to flow. Okay, sorry. Kita baca balik Move the electron and ion. Sorry. Mana?
move the electron and ion. Okay. So bila molekul tu bebaskan elektron, jadi apa yang terhasil ialah satu elektron yang free, yang dah bebas, dan satu lagi molekul yang dah jadi ion. Jadi positif ion. Okay. So macam ni lah tadi kan. Bila dia keluar, satu elektron tu bebas atau free, jadi kita ada satu free elektron dan satu positif ion. Okay. Dan elektron dan positif ion ni dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke anode dan kathode. Anode dan kathode ni lah elektrod lah. Elektrod yang positif charge dan elektrod yang negatif charge. Ini. Okay. Ini ialah elektrod atau konduktor. Ini pun elektrod atau konduktor yang positif charge dan negatif charge. Okay. Dan bila elektron ni negatif, dia akan pergi ke anode. Right. Dan bila elektron tu flow, okay, bergerak, jadi current juga terhasil. Right. So ionization is the process by which an atom or a molecule acquires a negative or positive charge by gaining or losing electrons to form ion. Okay. So molekul atau atom yang tambah atau kurang elektron, dia akan jadi ion. Itu basic dia. Okay, itu basic dia, kita tak recall balik. So apa kena mengena dengan breakdown tadi? Okay, kita nak terang dengan lebih lanjut, kita nak faham dengan lebih lanjut konsep ionization dan breakdown ni. Untuk permulaan, kita kena tengok balik konsep pertama. Okay, ini adalah konsep pertama yang dipropose oleh John Seeley Townsend. Okay, Townsend lah. Townsend ni physicist. Okay. So dekat sini dia kata, dia bagi satu teori. Okay, through his experiment lah, dia punya eksperimen dekat lab. Dia study breakdown, study discharge, study elektron kan. So dia propose konsep atau teori yang boleh explain apa berlaku atau explain macam mana berlaku ionization ni dalam gas. Alright. So kita baca satu persatu kat sini, kita tengok ini daripada Wikipedia, right? The Townsend discharge or Townsend avalanche is a gas ionization process. Okay, gas ionization process where free electrons are accelerated by an electric field, collide with gas molecules and consequently free additional electrons. Okay, ni yang paling basic lah, yang kena faham. So macam tadi kita dah baca atau slide sebelum ni. Okay, slide sebelum ni kita dah tengok yang free elektron terbebas dan akan hasilkan juga positif ion. Tetapi dekat sini Townsend ni dia tambah. Kalau tengok kat sini, Townsend avalanche is a gas ionization process. Okay, kita faham yang itu. Where free electrons are accelerated by an electric field. Ini yang tambahan yang Townsend discover lah. Free electrons tu, electrons yang terbebas tu, tengok kat sini, elektron yang terbebas tu boleh travel atau bergerak dengan lebih cepat bila kita supply atau bila ada electric field, medan elektrik. Okay. Dan kemudian elektron tu akan collide atau langgar dengan gas molekul yang lain
dan kemudian menyebabkan lagi terhasilnya free elektron yang lain. Okey. Kita tengok kat sini lah ini. Right. Those electrons are in turn accelerated and free additional electrons. Okey. Kita tengok kat sini. Elektron yang first tu, dia collide dengan gas molekul. Okey. Gas molekul. Kemudian gas molekul tu akan hasilkan additional free electron. Dan gas molekul tu akan jadi positive ion. Okey. Kemudian free electron tu yang kedua tadi, yang terbebas daripada molekul kedua tu, dia travel lagi dan langgar lagi langgar lagi gas molekul lain. Jadi menyebabkan yang kita panggil avalanche. Okey, avalanche. Avalanche ni daripada nama daripada salji dah kan. Dekat gunung tu, dekat salji tu bila ada gumpalan salji tu, bila dia berguling ke bawah, makin lama makin besar kan, sebab dia pegang lagi banyak salji kan. Jadi makin lama makin besar sampai ke bawah. Jadi dekat sini itu yang dipakai term Townsend avalanche. Okey, di mana elektron yang first akan bila berlanggar, dia akan berlanggar dengan satu molekul, akan hasilkan elektron tambahan. Dan ini pergi lagi langgar yang lain, makin banyak lah. Dan macam mana dia boleh, bila dah langgar dan disebabkan elektron tu di dalam electric field, okey, kita ada anode cathode kat sini, anode cathode, dan kita supply voltage kat sini. So kat sini kita ada electric field lah. Okey, kita ada electric field, dan electric field tu menyebabkan elektron tu makin laju, bila dah langgar, dia boleh laju balik. Dan bila dah langgar, dia boleh laju lagi. Dah langgar, macam kereta kan. Kereta kalau dah langgar, dia macam terus, macam berhenti kan. Tapi dia boleh laju balik. Boleh laju balik. Sebab di dalam electric field. Itu yang Townsend ni discover. Those electrons are in turn accelerated. Okay, pecut lagi. Okay, dah langgar tadi, dia boleh speed balik. Dan collide dan free additional electron. Okay, so the result is an avalanche multiplication that permits electrical conduction through the gas. Sebabnya bila dah elektron makin banyak, jadi berlakulah electrical conduction. So of course, bila kita tengok kat sini, nombor 4, the discharge requires a source of free electrons and a significant electric field. Without both, the phenomenon does not occur. So maknanya kena ada free electron yang first kali tu, yang punca tu, kan? Original ionization event. Kena ada first electron tu yang akan initiate the process. And then kena ada significant electric field. So electric field tu kenalah cukup kuat untuk accelerate elektron tadi. Okay. Tapi kalau electric field tu tak cukup kuat atau rendah, dia punya elektron tu masih bergerak tetapi tak cukup laju untuk buat berlaku collision dan hasilkan additional free electron. Right? So the idea dia macam itulah. Okay. Electric field tu mesti cukup besar supaya dapat pergi dengan lagi laju, dengan sangat laju, dan bila free electron tu pergi dengan sangat laju, dia akan cukup kuatlah impact dia dengan molekul dan hasilkan lagi additional electron. So the Townsend discharge is named after John C. Lee Townsend, who discovered the fundamental ionization mechanism by his work in 1897
at the Cavendish Laboratory, Cambridge. Okay. So ini dia masukkan dengan avalanche. Okay. Di sini pecah, dan seterusnya lah. So ini yang dimasukkan tadi, bila ionization tu berlaku, akan terhasil free electron dan positif molekul atau positif ion. Positif ion dia akan bergerak ke cathode, electron which is negative charge pergi ke anode. Right? Dan perlu ada tenaga lah untuk elektron ni terbebas. Dan tenaga ni dalam bentuk cahaya atau foton pun boleh menyebabkan first elektron tu terbebas. Okey, boleh ya setakat ni? Takut tertidur pula sebelah sana tu. Boleh, Doktor. Okey Alright. So tadi kita tengok pasal Townsend punya teori in terms of ionization or breakdown. Okay. Dan kemudian ada juga teori-teori tambahan, teori-teori yang lain untuk explain macam mana berlakunya breakdown tu atau berlakunya ionization tu. Okay. The next ialah teori yang popular juga. Okay. Streamer. Panggil streamer teori. Tapi streamer teori ni bukan daripada nama orang tu streamer, daripada nama orang lain. Okay. So kita tengok kat sini kenapa streamer teori ni dikeluarkan. Okay. Ada masalah ke dengan Townsend teori? Tak betul ke? Alright. So kita tengok sini. Townsend mechanism, okay, the theory, when we apply to break down at atmospheric pressure, okay, bila kita buat uji kaji, buat eksperimen, breakdown tu at atmospheric pressure was found to have certain drawbacks. So ada masalah rupanya, ada beberapa isu bila kita buat eksperimen tu, kita try faham breakdown tu atmospheric pressure. Mungkin different pressure tak ada masalah, tapi atmospheric pressure ada masalah. Okay, firstly, according to the Townsend theory, current growth occurs as a result of ionization process only. Okay, maknanya tadi bila ionization tu berlaku, avalanche tu berlaku, itu menentukan arus yang mengalir. Okay. Tetapi in practice, breakdown voltage were found to depend on the gas pressure and the geometry of the gap. Okay, so bila orang lain buat eksperimen, kita ubah suai dia punya pressure, dia punya teori tu tak kena, tak ada masalah. Dia tak boleh apply dekat different pressure and different gap or different geometry. Itu first. Second, in uniform fields under very low pressure, the discharge takes place based on two series of avalanche due to Townsend mechanism. Hence, the time taken for ultimate breakdown is more than ni berapa ni? Milli, micro. Okay. Lebih kepada more than microsecond lah. Or less than 1 microsecond. Okay, less. Yeah, sorry. It's more than. Jadi maksudnya more than maknanya lambat lah kan. 10 to the power of negative 8. Okay. 10 to the power of negative 8 ialah bersamaan dengan, saya tukar sekejap.
Mili mikro. Satu lagi Okay. 1, 2 ni lah. Alright. Ataupun jadi microsecond. Kan? Lain. Okay. So dekat sini maksud dia kalau kita apply konsep atau teori Townsend, breakdown, the total time taken for the whole breakdown process to complete is more than 0.01 millisecond. Sorry, ini micro ni. Right. Right. More than 0.01 microsecond. Okay. But in non-uniform fields, under high pressures, the discharge takes place quickly in less than and it is explained by streamer theory of breakdown. So dekat sini bila kita buat eksperimen, alright, pressure yang tinggi, kita ubah sesuai pressure. Kemudian dia punya electric field tu dia tak uniform. Dan kita tengok benda ni, breakdown ni berlaku dengan sangat pantas. Kan, berlaku dengan sangat pantas. Jadi dekat sini kita nampak yang Townsend teori ni, Townsend avalanche ni dia tak boleh apply untuk semua condition. Dia tak boleh apply untuk semua condition. Okay. Untuk uniform field boleh, tapi bila non-uniform field, electric field yang tak uniform dan high atmospheric pressure, dia akan fail. Maknanya kita tak boleh pakai konsep Townsend avalanche ni. So, dekat sini streamer theory kita boleh pakai. Kita boleh pakai streamer theory untuk explain breakdown tu. Okay. Tadi tu nombor 2. Okay. Nombor 1 tu sebab dia kata current growth tu disebabkan ionization process saja. Tapi sebenarnya also depends on the pressure and geometry. Okay. Nombor 2 ialah uniform dengan non-uniform. Okay. Non-uniform kita tak boleh apply untuk Townsend. Kemudian nombor 3, while Townsend mechanism predicts a very diffuse form of discharge, okay, in actual practice, discharges were found to be filamentary and irregular. Kat sini maksud dia, kita tengok sini Cakap kat sini, predicts a very diffuse form of discharge. Okay, Townsend predict dia punya discharge tu berlaku diffuse lah, kembang kan, makin pecah. Kembang makin pecah macam ni. Tetapi in actual practice, discharges were found to be filamentary and irregular. Macam kita bayangkan petir lah, lightning kan. Lightning dia bentuk filament dan kemudian dia ada akar-akar tepi tu. Kan? Dia ada akar-akar tepi tu, ada branch tepi tu. Dan dia punya pattern tu kita tak boleh nak predict. Dia bentuk dia kita tak boleh predict. Alright. So, kalau kita tengok dekat konsep Townsend ni dia seragam lah. Okay, sekata kan. Tapi in actual bila kita tengok balik ke first slide kita tu, kita tak boleh nak predict tu.
pergi ke kiri, pergi ke kanan, kanan tu pecah lagi, dia punya cabang-cabang dia. Kan? So, actually, dia dalam bentuk, in actual practice, breakdown ni ialah filament, dalam bentuk filament dan irregular. Okay. So Townsend mechanism fail to explain all these observed phenomena. Tapi on certain condition, under control environment, kita boleh pakai uniform field dan sebagainya. So because of that, around 1940, Rather and Meek and Loeb independently proposed the streamer theory of breakdown gas. So ada multiple research, investigation untuk explain what is actually happening when the gas breakdown, all right, at different temperature, at different pressure, at non-uniform field, and then so this can be explained by streamer theory of breakdown in gas. Okay, kita tengok simple je sikit aja. Di sini streamer theory of breakdown. Okay, so we still have anode and cathode. So anode and cathode is supplied by constant voltage, alright, to supply the electric field. Okay, so first is A, shows the stage, okay, the first stage when avalanche has crossing the gap. Okay, that is the first stage. Second, shows that the streamer has crossed half the gap length. Okay, half the gap length sampai sini. And then finally C shows the gap has been breached by a conducting channel. Okay. So dekat sini bila dah breach baru current tu berlaku. Flow of current berlaku kat sini. Dia mula-mula dia develop lagi. Dia masih dalam development process lah. Dia tengah develop. Dan ada juga dia punya cabang-cabang yang keluar. Dan kemudian dia punya build up ni berlaku dah akhir sekali bila nak sampai hujung baru arus tu mengalir lah. Alright. Dia bukan elektron bergerak satu persatu macam tu. Right. So Townsend discharge generally occurs for PD atau pressure and distance atau geometry atau gap, right? PD. Okay, Townsend discharge generally occurs for PD values lesser than 1000 mmHg cm in uniform field. Okay, ini atmospheric pressure in uniform field, uniform electric field. Tapi streamer breakdown generally takes place for PD values more than 1000 mmHg cm in non-uniform fields. So tak, maksud dia kat sini bukannya kita terus buang konsep Townsend. Konsep Townsend tu, Townsend theory tu masih kita boleh pakai tapi at certain condition lah. Tapi most condition, okay, most condition kita boleh pakai streamer breakdown. Okay, sebab non-uniform field. So dekat kita punya application banyak yang non-uniform field. Okay, electric field ni dia tak uniform lah. Alright, nanti kita akan buat kita akan tengok satu example tutorial. Tapi sebelum tu kita habiskan dengan Paschen law ni. Okay, kita akan tengok Paschen law sikit saja untuk fahamkan dan kita buat tutorial sikit supaya lebih faham lah. Okay. Okay, Paschen law. The fact that the sparking potential is a function of the product of both pressure and distance and is neither dependent on pressure alone nor distance. Okay, dekat sebelum ni kita dah tengok dah. Kita dah bincang dah pasal streamer yang
breakdown ni sebenarnya dependent ataupun bergantung kepada pressure, atmospheric pressure, dan bergantung juga kepada distance. Tetapi dia bukan bergantung kepada pressure sahaja atau bergantung pada distance sahaja. Dia pressure dan distance ni dia kena kira sekaligus. Kita tak boleh asingkan. Okay. So neither dependent on pressure alone nor distance alone. Okay. So Paschen law dekat sini, bila kita nak determine dia punya breakdown tu atau sparking potential tu, okay, VS ni, sparking potential ni, maknanya voltage yang akan berlaku sparking tu lah, akan berlaku breakdown tu lah. So it's a function of product both. Dua-dua ni kita kena ambil kira. Ini dia punya contoh dia punya function dia lah. The above equation shows that the sparking potential is function of pressure and distance. The variation of sparking potential with PD value is shown figure. Tengok kat sini. So kita ada voltage kat sini. Ini voltage sparking. Okay, sparking potential. Dan kita ada PD value. Okay, dekat sini kita tengok bila PD value tu rendah, kita perlukan sparking potential yang tinggi. Dan bila PD value tu sampai satu tahap, dia dekat paling rendah, alright. Kemudian PD value tu makin tinggi dan VS makin tinggi. Okay, kita cuba try fahamkan. Saya tengok kat sini. Pressure and distance. Alright, pressure and distance. Kita cuba tengok balik ataupun nak fahamkan balik dengan tengok ni. Alright, apa yang kita faham dengan breakdown in gas? Tadi kita dah try assume molecules continuous random motion, kemudian same mass, lepas tu ada space between molecules. Alright, kita cuba bayangkan bila tadi PD kan, pressure dengan distance. Apa berlaku bila pressure tu tinggi? Pressure tinggi akan menyebabkan molekul bergerak dengan lebih cepat. Kan? Bila pressure tu tinggi, molekul akan bergerak dengan lebih cepat. Dan selain pressure, kita tengok distance, gap. Bila gap tinggi, gap tu rendah atau gap, kita tengok macam mana. Okay, gap tu tinggi, gap tinggi. Atau dengan kata lain, ruang tu lagi besar. Okay. Atau distance tu lagi besar dengan same amount of molecule, dia lagi susah untuk berlaku collision. Okay. Saya ulang balik. Kita tengok dekat distance dulu. Tengok satu persatu kat sini. Dan D and D. Pressure and distance. Distance tu distance yang inilah. Distance antara anode dengan cathode ni lah. Right. Atau dengan lain, kata lain ni anode, ini cathode, tengah-tengah ni ialah udara. Kita ada molekul. Dan apa berlaku bila distance tu kita naikkan? Okay, D tu kita tinggikan. Jadi dengan same amount of molecule, bila distance tu lagi tinggi, lagi besar, lagi susah untuk molekul ni untuk collide atau berlanggar.
Sebab apa? Sebab dia punya makin jauh. Okay? Jarak antara molekul tu makin jauh. Jadi makin susah, makin lambat lah untuk molekul tu berlanggar. Okay? Jadi sebab itu, kita perlukan voltage yang lagi tinggi. Apa tadi? Kita perlukan voltage yang lagi tinggi supaya elektron tu dapat accelerate dengan lebih pantas dan dapat langgar molekul yang jauh-jauh. Okay? Nampak bila distance tu tinggi, dia punya voltage yang diperlukan untuk berlaku sparking tu atau berlaku breakdown tu pun tinggi. Alright? Itu konsep dia. Alright. Okay, next ialah pressure. Alright, so bila pressure, dekat sini pressure maksudnya adakah same amount of molecule? Same amount of molecule. Okay, so kat sini kalau fix nilai distance tu, tapi pressure makin tinggi, kita perlukan voltage yang tinggi untuk berlaku breakdown. Right. Sekejap saya fikir sekejap . Pressure tinggi. Okey, dekat sini kalau kita baca kalau kita fix distance tu, kalau kita fix distance tu, voltage yang diperlukan untuk hasilkan breakdown tu decrease as the pressure was reduced and then increase gradually exceeding original value. Ini ditulis kat sini with a constant gap length, the voltage necessary to arc across the gap decrease as the pressure was reduced and then increase gradually exceeding original value. Saya rasa untuk pressure ni nanti saya double check balik dia punya explanation dia tu. Alright. Tak apalah, nanti saya double check dia punya explanation on the pressure. What happen if we fix the distance but we increase the pressure? Okay, kenapa bila kita increase pressure kita perlukan voltage yang tinggi juga untuk breakdown dari segi teori tu macam mana. Okay, tapi distance tadi kita faham lah. Okay, distance tu bila makin besar distance tu makin besar ruang atau makin jauh elektron tu untuk travel atau molekul tu untuk collide. Right? Jadi perlukan voltage yang lebih tinggi untuk breakdown. Okay, apa? Nanti ingatkan saya akan cuba check balik. Alright, ini Paschen curve. So tadi ini dia punya general concept lah. Okay, ini ialah eksperimen
yang telah dibuat. Dan kita boleh tengok setiap gas berbeza. Dia punya curve tu sendiri. Okay. Helium, argon, ini neon, argon, hydrogen, nitrogen. Okay. Dia berbeza. In terms of pattern sama, tapi in terms of the minimum tu berbeza. Sedikit berbeza lah dekat sini. Tapi idea tu ialah bila PD tu naik, V pun naik. Alright. Okay. Kita tengok sikit tutorial. Rasa kita tengok satu soalan je lah. Soalan ni pun dia sebenarnya ada beberapa calculation juga. Alright. Kat sini dia kata estimate the static breakdown voltage of an air gap at 100 mmHg pressure. Okay. Air gap 100 mmHg pressure. Kemudian kita ada 2 parallel plates. Right. Ni kemudian 2 parallel plates. Assume uniform field. Okay. Alpha P as a function of EP. Kemudian kita assume gamma. So ini actually Townsend coefficient. Townsend coefficient saya tak letak dalam slide ni. Okay. Saya masukkan lah. Sebab sebenarnya lagi senang kita tengok equation daripada tutorial. Kalau saya letak dekat slide pun mungkin tak faham kan. Untuk terangkan. Tapi tak apalah, nanti saya masukkan dan kamu boleh refer lah tutorial ni. Right. So the gap distance is 1 cm. Estimate the static breakdown voltage for air tadi. Dan juga nitrogen, helium, argon, neon. Okay. So dekat sini first ialah kita kena faham dia punya setup tu sendiri. Right. Kita tengok sini 2 parallel plates. Kemudian the gap distance is 1 cm. So dia sama juga macam ni. Okay. Quite similar to this arrangement in which we have 2 parallel plates. And then gap distance of 1 cm. Right. Gap distance is 1 cm. Dan bila parallel plate, we assume uniform lah. Okay. Uniform electric field. Okay, uniform field. Right. So estimate the breakdown voltage. Kita ada dia punya curve dia. Ne argon ke ni? Hydrogen and nitrogen. Okay. Coefficient dia. Right, solution here PD gap pressure distance ialah 100 mmHg/cm. The dimension. Okay. At this PD value, the Townsend mechanism holds good. So maknanya kita boleh pakai Townsend punya konsep. Okay. Kita boleh pakai Townsend punya konsep. Dan kita pun tahu uniform field. Right. Kita boleh pakai Townsend punya konsep. So dalam Townsend, dia punya equation ialah alpha D equals ln 1 plus 1 over gamma. Okay. So dekat sini kita simply masukkan nilai gamma ni. Gamma ni ialah 10 to the power of negative 3 electron per incident positive ion.
Okay. Per incident positive ion. Okay. Kita masukkan nilai tu. -3. Kemudian kita lonkan, kita dapat 6.908 ions ion pairs. Okay. Dan kita tahu distance tadi tu distance tadi adalah 1 cm. Okay. So kita bahagikan nilai ni dengan 1 cm, kita dapat 6.908 ion pairs per cm. Okay. And then kita cuba relatekan dengan graf ni. Okay. Untuk dapatkan dia punya E ni. Ini yang kita nak dapat tadi kan. V ni. Alright. V dengan E samalah. E ni ialah basically V per cm. Okay. E ialah V per cm. P ialah mmHg. Right. Okay, kita nak dapatkan nilai E atau nilai V tu. Right. Sebab itu yang kita minta. Dia minta estimate the static breakdown voltage tadi tu. Yang dia minta. So nilai dia ada kat E ni. Jadi macam mana dapat E? Kita kena dapat nilai alpha over P. Okay. Bagi contoh air. Kalau air tu kita kira alpha over P ialah 0.3. Ada berapa nilai dia? 44 sebagai contoh. 44. So itu dia punya konsep dia. Kita nak dapatkan nilai E, kita kena dapat ni dulu. Daripada sini baru kita tahu nilai E dia. Alright, balik ke tadi. Kita dah tahu nilai alpha. Tahu nilai alpha. Sekarang kita kena bahagikan dengan pressure. Untuk dapat nilai yang ini. So alpha over P 6.908 bahagi 100. Kita dapat 0.07. Okay. 0.07. 0.07 dekat sini. Udara Udara kat sini. Kurang 54. Alright. Kurang macam 54 lah kat sini. Tak 54. Okey, 54. Okey. 54 apa? 54 E over P. E over P ialah 54 V over cm dot mmHg. Kan? Jadi P ni kita pergi ke sini. Maknanya kita darab dengan 100 mmHg. Right. Jadi ini kita boleh potongkan. Kita dapat 5400 V over cm. Dan inilah unit EB dia. Jadi kita dapat VB. Kita pindahkan ni ke sana. Kita dapat V dia. Alright. Pindah tapi kena take note ini 1 cm. Ini 1 cm. 1 cm. Alright. 1 cm samalah. Kita dapat breakdown voltage of the air. Okay. Breakdown voltage of the air when the gap distance is 1 cm. Gap distance is 1 cm. At 100 mmHg. Atmospheric pressure. Okay. Dia punya breakdown voltage adalah 5400 voltage. Assuming uniform electric field. Okay.
So kita boleh check juga untuk gas lain. Okay, konsep dia sama. Masih guna gamma yang sama. Masih dapat alpha yang sama. Okay. Cuma bila gas lain, tengoklah 0.7 untuk contoh hidrogen. Sini. Ke dalam 2 berapa? Oh 3, 2,5. Mungkin 28 kot. 28 untuk hidrogen. 29. Okay. 29. Lepas tu darab 100 mmHg dapat 2900. Kemudian convertkan itu per cm. Kalau gap dia 1 cm, dia dapat 2900. Alright. So take note lah sini kita per cm. Kalau darab 1 cm, dapatlah nilai dia. So kalau saya tukar soalan, okay, contoh saya tukar soalan tapi ini sebab ni chapter 2 mungkin keluar dalam test 1. Kita ada satu test saja. Mungkin keluar dalam test. Tapi saya tak buat soalan test. Okay, mungkinlah kalau lecturer nak tukar soalan, mungkin dia tukar distance. Kan? Mungkin tak 1 cm, mungkin 2 cm. Mungkin dia akan tukar dari segi air gap dia. Tapi ini kalau tukar ni tak pakai Townsend lah. Mungkin kalau nak boleh tukar pun ni je lah. Right. Right. Neon. Ni argon ke? Hydrogen, nitrogen. Okey. Boleh ya setakat ni? Ada soalan? Saya rasa soalan ni straightforward lah. Cuma nanti saya masukkan dalam slide equation ni. Okay, saya rasa saya perlu jugalah masukkan dalam slide equation ni. Sebab saya nak kena terangkan juga apa yang dimasukkan gamma, apa yang dimasukkan alpha. Okay, alpha dengan gamma ni ialah Townsend coefficient. Townsend coefficient. Dan kenapa dipanggil ion pairs per cm, apa yang dimasukkan dengan ion pairs ni, ini perlu ada definition dia lah. Itu nanti saya masukkan dalam slide. Okay, supaya kamu boleh faham lah kenapa dipanggil ion pairs dan apa itu yang dimasukkan dengan gamma tu juga tadi, electrons per incident positive ion. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, nanti minggu depan kita sambung dengan part yang ketiga lah, breakdown in liquid dielectric. Okay, breakdown in liquid dielectric. So basically memang dalam chapter 2 ni dia banyak teori lah. Chapter 3 pun banyak teori juga. Kita ada very little equation lah. Alright, saya rasa itu sahaja. Kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.